hari semalam lagi. Jadi kesihatan ini dia mungkin agak mengurangkan sedikit ya sepunya tenaga, tapi semasih lagi bersemangat untuk kamu semua. Okay guys, jadi pada hari ini kita akan mulakan topik yang baharu. Dan mungkin ada yang dah pernah buat latihan ini, tak kiralah sama ada di pusat tuition ataupun di DMC Plus ya, ataupun di sekolah. Kita akan bincangkan sama-sama, dan seperti biasa, jika kamu ada sebarang soalan berkaitan topik yang akan kita bincangkan pada hari ini, boleh terus tanya ya. Semuanya berkaitan bahasa Melayu. Jangan pula tanya yang tak ada kaitan dengan bahasa Melayu. Okay, let's go. Kita tengok hari ini kita nak fokus tentang apa. Jika minggu lepas kita ada belajar dan juga melihat serta menjawab soalan objektif, soalan pilihan A, B, C, D. Okey, yang berkaitan dengan tata bahasa. Hari ini kita nak lihat jawapan ataupun soalan berkaitan pemahaman petikan. Alright, jadi kita akan tengok sama-sama macam mana nak menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan. Yang mana apabila diberikan petikan ini, kamu perlu baca, kamu perlu fahami dan perlu menjawabnya mengikut kehendak soalan. Kecuali kalau soalan tersebut adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Biasanya kalau kemahiran berfikir aras tinggi, soalan kebat, ataupun soalan berkaitan pendapat, kamu perlu berikan idea sendiri. Betul ke tidak? Ya, betul. Tetapi untuk soalan pemahaman petikan, ada soalan yang mana jawapannya sudah diberikan berdasarkan petikan. Kamu tinggal buat apa? Kamu hanya perlu baca sahaja petikan itu dan tengok apa kehendak soalan dia. Okey. Katakanlah jika kamu balik ke sekolah nanti, kembali ke sekolah, kamu akan menghadapi ujian akhir sesi akademik UASA, yang mana format dia belum diterangkan lagi kepada kamu. Nanti cikgu akan terangkan ya. Apabila kamu pulang ke sekolah, cikgu akan tunjukkan format pentaksiran yang baharu. Dia ada satu kertas saja. Untuk bahasa Melayu dia ada satu kertas, dan katakanlah kalau dalam soalan tersebut ada soalan berkaitan dengan pemahaman petikan. Jadi dekat situ kamu perlu kuasai cara menjawab dan teknik menjawab soalan tersebut. Okey, jadi kita akan tengok sama-sama dekat sini pemahaman petikan. Okey, yang mana kita akan tengok latihan demi latihan. Untuk soalan berdasarkan pemahaman petikan ya, kamu perlu buat apa? Baiklah, untuk melihat cara yang paling mudah ataupun menjawab dengan cara yang paling senang, kamu baca terlebih dahulu soalan itu. Kenapa? Sebab soalan ni biasanya dia akan memberikan kita kata kunci awal, memberikan tanggapan awal. Okey, tema petikan itu berkaitan apa? Barulah mudah untuk kita menjawab dan juga mencari jawapan dalam petikan. Jika kita tengok dekat sini, okey, dia akan berikan petikan dulu. Bawah petikan tu ada soalan. Okey, daripada soalan itulah kamu kenal pasti kata kunci dia dan boleh terus cari jawapan dalam petikan dengan mudah. Katakanlah saya nak baca petikan dulu, tak ada masalah. Tak wajib pun untuk baca soalan dulu. Nak baca petikan dulu, lepas tu tengok soalan. Lepas tu tadi ada jumpa jawapan, tengok balik petikan. Boleh guna cara macam tu. Apa-apa yang kamu rasa lebih mudah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita tengok soalan dia dulu ya. Nama lain bagi dondang sayang ialah, kita tengok kata kunci dia apa dalam soalan yang pertama, dondang sayang. Dia nak apa berkaitan dondang sayang tu? Dia nak kamu nyatakan nama lain. Jadi jawapan dia ada dekat mana? Ada berdasarkan petikan. Tinggal cari sahaja. Okey? Tapi kita tak boleh jawab lagi. Kenapa? Sebab belum baca petikan. Okey, yang kedua, soalan B. Apakah perkara menarik tentang dondang sayang? Dia tanya kamu berkaitan perkara menarik. Perkara menarik ni dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada kelebihan.
Okey, biasanya kelebihan ataupun ciri-ciri yang menarik. Ciri-ciri istimewa. Jadi dekat situ perlu tengok dondang sayang ni dia mungkin sejenis alat muzik, mungkin sejenis tarian, siapa tak tahu. Sebab tak baca lagi petikan kan. Kita anggap kita tak tahu. Jadi kita tengok apa ciri-ciri istimewa dia. Apabila kita dah jumpa dalam petikan tu, kita hanya perlu buat apa? Hanya perlu masukkan ke dalam jawapan sahaja. Okey, seterusnya. Kita tengok C. Okey, soalan C. Kenapa tak jawab lagi? Sebab belum baca petikan lagi. Jawapan tak boleh direka ya. Katakanlah kalau kamu reka jawapan ini, okey, tetapi dalam masa yang sama, okey, katakanlah kalau kita tengok dekat sini, kamu berikan jawapan yang dia mungkin logik, okey, tetapi tidak, dia mungkin logik tetapi tidak ada dalam petikan, okey. Jadi jawapan kamu tak boleh diterima. Alright, Nazir, Sisi, control center. Nazir, boleh bagi tahu dekat Sisi tak? Sisi, saya nak adjust ni jap. Saya punya TV ni. Saya rasa dia punya cahaya ni macam terang sangat lah. Boleh tak? Aina? Bukan True Aina, sir. Okey. Agus, cuba Agus. Ya. 1 minit jap. Saya nak adjust saya punya setting TV ni. Boleh, Saya rasa dia teralih setting dia. Okey, boleh ambil remote, sir. Okey. Alright. Saya bagi host dekat Agus dulu 1 minit Agus. Ke nak buat terus, sir? Buat terus pun boleh juga. Okey. Sekejap setting. Sebab saya dah tetapkan dia, cuma dia tiba-tiba cerah. Kadang-kadang Kadang-kadang. Sebab saya reset TV semalam. Okey. Jadi kita connect balik. Dia perasaan tu rasa lain ya Agus. Faham? Dia jadi sedikit gementar. Okey, sekarang better kot. Alright. Betul. Okay, thank you Agus. Okey, sekarang dah nampak semua? Okey, sebab saya reset TV semalam. Bila tukar setting dia setting tu dia lari sikit. Okey, sekarang ni setting yang betul. Patutlah nampak macam cahaya dia terang benderang. Dia itu untuk movie. Kalau tengok movie mode dia lain. Untuk mengajar mode dia lain. Okey, kita teruskan lagi. Kita tengok C. Okey, C apa dia? Padankan pernyataan di bawah berdasarkan petikan. Satu daripadanya diberikan sebagai contoh. Okey. Dia mungkin akan berikan kamu pernyataan. Okey, pernyataan ni kamu perlu lihat di mana, tengok dalam petikan tu. Sama ada kalau ada dalam petikan itu, maknanya pernyataan tersebut betul. Ataupun pernyataan yang dia berikan ni bertepatan dengan ayat dalam petikan. Pun betul juga. Okey. Katakanlah kalau macam salah fakta ni. Pernyataan dia bagi ni 1960. Tapi dalam petikan, katakanlah kamu jumpa 1950-an. Maknanya pernyataan itu salah. Faham dekat situ? Okey, faham ya? Alright. Seterusnya, soalan, biasanya kalau pernyataan ni, dia tak perlu tulis apa pun. Padankan tu maksudnya gariskan. Okey, settle, kita tengok soalan. Let's go. Kita tengok petikan dia. Kita baca ayat satu demi satu. Okey, dan kita terus cari jawapan dia. Untuk latihan satu ini saya akan baca. Kamu dengar sahaja. Okey, kita tengok dekat sini. Dondang Sayang merupakan sejenis persembahan balada cinta Melayu tradisional yang mana para penyanyinya bertukar-tukar pantun dan gaya yang riang. Itu maksud dia Dondang Sayang ya. Bertukar-tukar pantun dalam gaya yang riang. Maksud dia balas-balas pantun. Okey? Dan ada kalanya lucu. Dondang Sayang dikenali dengan nama Dendang Sayang oleh orang Melaka. Adakah ini nama lain bagi Dondang Sayang?
Ya, betul nama lain dia. Apa nama lain dia? Nama lain dia ya Huaidah Dendang Sayang. Okey, kita tengok dekat sini Dendang Sayang. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada nama lain Dendang Sayang tu. Menjawab soalan yang mana? Soalan yang pertama tadi, soalan A. Okey, seterusnya. Dendang Sayang wujud di Melaka sejak kurun ke-16 dan ia dipercayai dipengaruhi muzik tradisional masyarakat Portugis. Okey, terdapat satu perkara yang menarik iaitu Dendang Sayang bukan sahaja terdapat di Malaysia, malah turut dikenali di Singapura dan Sumatera Indonesia. Adakah itu perkara menarik ataupun ciri-ciri istimewa seperti yang dikehendaki dalam soalan yang kedua tadi? Soalan B? Ya, betul. Apa perkara menarik dia? Perkara menarik dia ialah turut dikenali di Singapura dan Sumatera Indonesia. Maknanya Dendang Sayang ni ataupun Dondang Sayang ini dia merupakan seni berbalas-balas pantun yang diamalkan di Malaysia ya. Mungkin dalam sesuatu majlis misalnya, tetapi turut diamalkan di negeri jiran kita iaitu Singapura dan juga Indonesia. Itu antara ciri menarik dia, ciri istimewa. Namun begitu, terdapat perbezaan yang ketara dari segi lenggot dan logat. Ada yang tanya, "Sir, logat ni apa dia?" Logat ni dia merujuk kepada bunyi suku kata, okey, ataupun bunyi pertuturan bagi sesuatu masyarakat. Okey, bunyi macam mana orang tu bercakap. Contohnya kalau kita ada pelbagai negeri, betul? Ada banyak negeri. Contohnya kalau utara dia ada logat dia. Hampa nak pergi mana? Kalau negeri Kelantan ataupun Pantai Timur, Terengganu, ada logat, ada bunyi pertuturan yang tersendiri yang digunakan oleh penduduk negeri tersebut, Marisa. Okey. Kini persembahan Dondang Sayang diiringi alat muzik seperti biola, rebana, gong, gendang dan akordion. Okey. Era 1950-an, tengok dia cakap 1950-an. Ada kaitan tak dengan penyataan tadi? Dalam penyataan tu dia cakap apa? Dia cakap era 1960-an, betul? Tapi sebenarnya 1950-an. Okey. Adalah zaman peralihan bagi Dondang Sayang. Apabila seni persembahan ini semakin diminati ramai, Dondang Sayang mula mendapat tempat yang meluas sejak tertubuhnya Jabatan Penyiaran. Jabatan Penyiaran tu yang macam RTM tu, tahu? TV1, TV2, Radio Television Malaysia yang mana dia menyiarkan biasanya macam muzik ataupun tayangan filem ya, melalui kaca televisyen. Lepas tu semua penduduk, tak kiralah sesiapa saja yang tinggal di negara kita, boleh mengakses, boleh menonton dengan mudah. Okey. Dikenali sebagai Radio Malaya ketika itu. Radio juga merujuk kepada penyiaran. Biasa kalau kita dengar radio, contohnya apa? Yang memperkenalkan ataupun yang orang kata mengalunkan ya, dia memasang lagu-lagu yang terkini. Contohnya macam Hot FM, Era FM ya, ada Bulletin FM, ada Radio Hits. Itu termasuk dalam bidang penyiaran. Kalau ada yang tanya penyiaran, dia bukan TV saja, radio juga termasuk. Okey. Ramai penyanyi dan pemantun Dondang Sayang dilahirkan dari pentas bangsawan. Antaranya Tan Sri S.M. Salim dan Normah Salim. Kita tengok dekat sini, penyanyi ni adalah penyanyi yang terkenal ya. Mereka membuat persembahan berkaitan Dondang Sayang. Bangsawan tu apa cikgu? Pentas bangsawan ni, okey, bangsawan ni merujuk kepada golongan yang golongan bangsawan ya. Okey, golongan terhormat. Ataupun kita sebut golongan kehormat. Kehormat ni apa dia? Orang yang ada jawatan, orang yang ada gelaran, orang yang mempunyai keturunan yang keturunan raja contohnya. Biasanya kalau kita sebut sekarang, kamu pernah dengar tak orang sebut golongan kayangan? Contoh. Mereka itu adalah golongan yang dihormati. Kita sebut kehormat. Macam Datuk, ya betul. Macam Tan Sri, Puan Sri. Lepas tu
golongan diraja itu bangsawan ya. Dia mempunyai nama, orang keluarga dia ada title. Okey, golongan kaya raya, bangsawan lah tu. Okey. Seterusnya kita tengok perenggan yang seterusnya. Okey, kini populariti seni persembahan ini telah merentasi generasi, terutamanya di negeri Melaka disebabkan semua peringkat usia menggemari irama dondang sayang ini. Merentasi generasi maksud dia bukannya diminati oleh orang tua sahaja. Bukan diminati oleh golongan dewasa sahaja. Tetapi orang muda juga telah meminati dondang sayang ini. Yang mana biasanya kalau dondang sayang ni mereka buat apa? Mereka buat persembahan. Ya. Buat persembahan dekat mana? Dekat majlis-majlis. Dan persembahan ini biasanya daripada golongan yang kecil. Sekolah rendah pun dah boleh menari ataupun mempersembahkan dondang sayang. Berbalas pantun ya dondang sayang ni. Dia balas-balas pantun, ada muzik, sambil buat-buat lawak. Itulah dondang sayang. Okey, seterusnya, dondang sayang turut dilestarikan oleh beberapa agensi kerajaan seperti Jabatan Warisan Negara dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara serta disokong oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO yang bergerak secara bersendirian. Okey, let's go. Kita tengok cara menjawab soalan dia. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, nama lain bagi dondang sayang ialah apa dia? Ni dendang sayang. Terus tulis jawapan dia. Dendang D huruf besar, sayang S huruf besar. Okey? Terus masukkan dekat tempat kosong itu. Dendang sayang. Satu markah je, tak payah tulis ayat lain. Terus tulis jawapan dia. Okey, dendang sayang. Alright, ini dia. Nampak? Nampak. Ejaan memang kena huruf besar untuk nama lain bagi dondang sayang ni. Kenapa? Sebab merupakan kata nama khas. Okey? Apabila kata nama khas, huruf pangkal huruf besar. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ini? Tak ada ya. Boleh kita teruskan lagi? Rania kata cantiknya G, tak adalah, biasa je. Hari tu ada yang pernah tanya, Sir, boleh ke buat G macam ni? Dalam peperiksaan, buat je. Yang penting ada dia punya macam bentuk G dia ya. Dia punya ekor tu je, kita bagi dia lekuk sikit. Barulah comel je tulisan kan. Okey. Soalan B, apakah perkara menarik tentang dondang sayang? Ada perkara menarik dia ialah ada yang kita jumpa tadi ni dia. Nampak tak? Perenggan yang kedua, turut dikenali di Singapura dan Sumatera, Indonesia. Okey. Kalau soalan berdasarkan pemahaman pendidikan ni, ayat kena tulis ayat yang lengkap. Betul tak, Visandra? Betul. Okey. Ayat yang lengkap, macam mana kita nak mulakan? Okey. Kita mulakan daripada, kita ambil sebahagian soalan. Okey. Perkara menarik tentang dondang sayang ialah, kita ambil. Dia kena ada kepala jawapan. Kalau tak ada kepala jawapan, kalau 2 markah, kamu hanya dapat 1 saja sebab dikira ayat kamu tak lengkap, tidak gramatis. Okey. Perkara menarik. Okey, nampak tulisan saya? Nampak. Perkara menarik tentang dondang sayang. Kat sini kalau soalan dia tulis guna huruf kecil, kamu guna huruf kecil sahaja. Okey, dondang sayang. Okey, apa jawapan dia? Turut dikenali, betul? Okey, adalah turut dikenali. Okey, turut adalah, tak payah turut lah. Kita terus buat dikenali ya. Adalah dikenali di Singapura. Kena letak dua-dua nama tempat tu sebab dia dah bagi dalam petikan. Okey, di Singapura dan mana? Dan Sumatera, Indonesia. Okey, dan Sumatera. Okey, Sumatera, Indonesia. Tulis yang lengkap, lepas tu hujung sekali letak tanda noktah ya, letak titik.
Siap. Nampak jawapan dia? Nampak. So, macam mana nak bezakan ialah dengan adalah? Okey. Perasan tak saya gunakan perkataan adalah? Okey, sebenarnya dia ada dua kata pemberi, betul tak? Ada ialah. Okey, yang pertama ialah dan yang kedua adalah. Kata pemberi ni dia untuk menerangkan sesuatu penyataan, betul? Okey, masa bila kita nak guna ialah, ketika ialah bertemu dengan kata nama. Okey, dia bertemu dengan kata nama. Selepas ialah tu bertemu dengan kata nama. Alright. Adalah ni pula dia bertemu dengan selain daripada kata nama. Dia boleh bertemu dengan tiga. Okey, tiga jenis kata. Saya tuliskan satu persatu. Okey, ada tiga jenis kata ni. Apa dia? Okey, kalau nak gunakan adalah, katakanlah selepas perkataan tu dia bertemu dengan kata adjektif. Kata adjektif kita guna adalah. Okey, selain daripada kata adjektif, kata kerja. Kalau dia bertemu dengan kata kerja, contohnya macam mana? Okey. Kalau kita tengok dekat sini, adalah dikenali. Dikenali ni kata kerja, betul tak? Sebab ada imbuhan awalan di, kata kerja pasif. Jadi kita gunakan adalah. Okey. Dan yang ketiga, kita gunakan untuk kata sendi nama. Okey. Contohnya apa? Contohnya adalah untuk. Adalah untuk. Okey, faham dekat sini? Faham. Kenapa Dondang Sayang ni tulis huruf kecil? Tapi saya terangkan, kita ikut soalan. Kalau soalan dia huruf kecil, okey, kata nama Am, kita guna huruf kecil saja. Kalau soalan dia huruf besar, gunakan huruf besar dalam jawapan dia. Ya? Lepas ni kalau saya cakap, kena dengar tau. Okey, ada soalan lain tak nak tanya? Tak ada. Boleh kita teruskan? Boleh ya. Dari dan daripada tak sama, berbeza penggunaan dia. Okey, kita minum dulu boleh? Bismillah. Sedap kan? Air Sprite, campur limau. Limau Mandarin. Ada rasa asam, rasa gas, rasa manis ya. Okey, kita tengok soalan C. Padangkan pernyataan di bawah berdasarkan petikan, satu daripadanya diberikan sebagai contoh. Alright. Contoh yang dibagi dekat sini, yang pertama, Dondang Sayang wujud di negeri Melaka sejak kurun ke-16. Dia dah cakap kat situ, betul, nampak? Okey, yang kedua, Tan Sri S.M. Salim dan Norma Salim merupakan penyanyi dan pemantun Dondang Sayang yang dilahirkan dari pentas bangsawan. Betul, ada dalam petikan tu. Maksud pentas bangsawan tu apa dia? Pentas itu adalah pentas yang dipersembahkan kepada golongan yang kaya tadi, golongan bangsawan tu. Okey. Jadi gariskan. Alright. Okey, seterusnya. Pernyataan yang ketiga, seni persembahan Dondang Sayang merupakan semakin diminati pada era 1960-an. Dalam pernyataan dia cakap 1960-an, tapi kalau dalam petikan sepatutnya 1950-an. Betul? Jadi pernyataan ini betul ke salah? Salah. Okey. Tandakan ataupun padankan dekat tempat yang salah di sisi undang-undang. Okey, seterusnya. Pernyataan yang keempat, yang terakhir. Jabatan Warisan Negara dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara merupakan agensi kerajaan yang turut melestarikan irama Dondang Sayang. Betul ke? Ya, betul. Ni ada dekat sini. Ada dalam perenggan yang terakhir. Okey? Jabatan Warisan Negara dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara turut disokong oleh kerajaan. Kalau kita tengok, turut dilestarikan. Itu ayat dia ya. Okey. Jadi pernyataan ini betul. Alright. Pernyataan yang terakhir betul. Jangan salah garis pula. Risau salah garis nanti tak ada markahnya. Alright, settle dekat sini. Ada apa-apa nak tanya ke? Buat anak panah ke? Buatlah anak panah. Tak nak buat anak panah pun dikira betul juga. Ya. Okey. Ada soalan tak setakat ini?
Tiada. Kalau tak ada, kita nak kukuhkan lagi cara menulis jawapan pemahaman untuk latihan yang kedua. Nak screenshot yang tadi boleh. Yang mana yang ini ke? Boleh tangkap layer. Seketepi sikit ya. Kamu tak nampak pula. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, dapat? Dapat ya masyarakat sekalian? Dapat. Okey, kita teruskan lagi boleh? Okey. Kita teruskan dengan latihan yang kedua. Alright, latihan yang kedua. Latihan yang kedua, baca catatan di bawah kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Ini juga merujuk kepada apa? Merujuk kepada petikan ya. Petikan. Petikan ni dia pelbagai bentuk. Dia bukannya petikan biasa-biasa sahaja. Okey. Sekarang kita tengok dekat sini. Catatan ni, kalau kita tengok catatan tu macam mana? Catatan dia berbentuk diaris. Sebenarnya ya, berbentuk diary. Boleh ke 4 perenggan? Dia sebenarnya kan Ilham catatan antara 4 hingga 5 perenggan. Okey. Kalau nak buat 4 tak salah, tapi sebaik-baiknya 5. Buat 6 paling banyak. Dalam karangan untuk sekolah rendah, perenggan yang paling banyak adalah 6 perenggan. Okey. 5 tu okey, 4 tu dia macam berada pada paras yang sederhana. Risau kalau buat 4 perenggan sahaja, takut markah kurang. Sebab apa? Sebab cikgu tak tahu nak cari isi dekat mana kan. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, dia bagi petikan 4 perenggan je. Sebab apa? Sebab dia bukan karangan apa pun. Dia cuma bagi petikan. Macam tu juga dengan soalan 1 ni, kalau kamu perasan ya. Soalan 1 ni, dia ada 3 perenggan, betul tak? Dalam karangan, 3 perenggan ni dikira sikit. Tapi ini soalan pemahaman petikan. Jadi bila sebut petikan, dia tak akan bagi yang full. Dia tak akan bagi penuh. Dia akan bagi sebahagian sahaja. Okey, sekarang kita tengok sama-sama. Baca catatan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Macam yang saya ajar tadi, kita tengok apa dulu? Kita tengok soalan terlebih dahulu. Okey, kita tengok soalan dia. Baiklah. A. Jumlah ahli pengakap yang menyertai perkemahan di hutan lipur Gunung Ledang itu adalah seramai. Dia nak jumlah, betul? Jumlah ahli pengakap. Maksud dia ahli pengakap ni dia mengikuti apa? Mengikuti perkemahan. Tapi kita tak tahu berapa bilangan dia kan? Okey. B. Berikan maksud berputus asa yang terdapat dalam petikan. Wow, ada kena bagi maksud berputus asa. Pernah dengar perkataan berputus asa? Menyerahkanlah, pandai ya, putus asa. Dia tak nak teruskan buat sesuatu benda ya. Okey. Seterusnya C. Mengapakah 3 sekawan itu tersesat di dalam hutan? Ada kata tanya mengapakah. Biasanya kalau mengapakah ini, dia merujuk kepada soalan yang kamu perlu berikan apa? Kamu perlu berikan sebab. Okey. Kamu perlu berikan sebab ataupun alasan ataupun sebab alasan ataupun menyatakan apa? Menyatakan punca. Punca ataupun apa lagi? Faktor. Kenapa benda tu terjadi? Itu yang merujuk kepada mengapakah, kata kunci mengapakah. Okey. Jadi kena buat kata hubung kerana, betul Visandra? Pandai sekali. Dia kena jawab menggunakan kerana. Tak boleh buat ialah adalah. Tapi kalau nak buat ialah adalah, ayat dia jadi lain tau. Adalah berpunca daripada bla bla bla. Tetapi kalau mengapakah kita gunakan kata hubung kerana. Okey, seterusnya D. Pada pendapat kamu, adakah aktiviti perkemahan ini memberikan kebaikan? Dia tanya soalan pendapat. Jadi kat sini apa yang perlu kamu lakukan? Okey, kamu perlu berikan pendapat. Kena berikan pendapat. Pendapat sendiri, tak boleh tanya pendapat kawan. Risau takut pendapat dia lain, pendapat kamu pun lain. Untuk kalangan jenis pendapat ini,
merujuk kepada soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Selalu dengar kan? Kalau jawapan kena buat macam mana? Jawapan kena logik dan juga logik dan relevan. Relevan tu maksudnya boleh diterima. Jangan pula buat tak relevan. Contoh macam mana relevan tu? Relevan tak relevan? Contohnya macam kebaikan perkemahan adalah dapat menjauhkan diri daripada keluarga. Itu memang betul pendapat kamu, tapi tak relevan. Dia merujuk pada benda yang tak positif. Kalau benda-benda yang negatif tu tak boleh diterima jawapan kamu. Walaupun soalan pendapat. Faham ya? Sebab kadang-kadang ada yang bertanya, "Sir, pendapat saya." Tapi dia tak pernah dengar pendapat saya. Sir, apalah ertinya? Tiba. Tak ada erti apa-apa. Kena apa? Kena jawab dengan betul lah, ikut kehendak soalan tu. Sekejap lagi kita buat sama-sama. Kita tengok dulu. Ni ada sesiapa yang nak baca ke catatan ni? Kamu boleh tengok nota kamu, boleh download daripada apps. Nota. Dia Fakirah nak baca ke dia? Okey, laju dia. Dia. Halo dia. Assalamualaikum cikgu, saya Akid. Oh, lelaki. Habis siapa nama dia tu? Itu kakak saya. Lah. Habis nama awak siapa? Akid Mukri. Akif. Akid. Akid. Oh, Akid. Akid Mukri. Pelik Tuhan. Nombor 20 dia. Okey, Akid. Cuba baca Akid. Perenggan yang pertama, Akid. Sabtu 22 Jun 2019. Hari ini aku bersama-sama 37 orang ahli penangkap yang lain akan pergi ke hutan Lipur Gunung Ledang. Kami pergi menaiki bas. Pasukan pengangkap kami diketuai oleh Cikgu Ramli dan Cikgu Lim. Pada pukul 11.30 pagi, kami sampai di hutan Lipur Gunung Ledang. Kami berkumpul untuk mendengar taklimat ringkas daripada pegawai hutan di kawasan tersebut. Kemudian, Cikgu Ramli mengarahkan kami untuk mendirikan kemah. Okey, Akid. Terima kasih, Akid. Bacaan yang bagus, Akid. Okey, next. Perenggan yang kedua. Jelas tadi bacaan Akid. Yang kedua. Okey, yang kedua. Farah ni angkat tangan dah. Halo, Farah. Waalaikumsalam, Sir. Assalamualaikum, Farah. Ya, waalaikumsalam, Sir. Lama tak jumpa. Ponteng ke kelas selama ni? Tak. Saya busy. Busy buat apa? Baru dah jahanam dah busy Saya menolong cikgu disiplin. Okey, Farah. Ya. Cuba baca perenggan yang kedua, Farah. Ahad 23 Jun 2019. Kami bangun awal pada hari ini. Aku, Kah Kiong dan Ravi meninggalkan tapak perkemahan untuk mencari kayu api. Tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Kami terpaksa berteduh di dalam sebuah gua. Setelah hujan reda, kami pun keluar dari gua itu. Namun begitu, kami gagal menemui jalan pulang kerana cuaca semakin gelap. Okey, Farah. Bagus. Terima kasih, Farah. Sama. Tetaplah busy walaupun banyak seminar ilmu free. Alright. Seterusnya, tadi Ilham dia kata nak baca. Ada Ilham Najihah. Okey. Halo Ilham. Hai. Hai, Ilham dari mana Ilham? dari Terengganu. Terengganu kat mana? Dekat Dungun. Dungun. Banjir tak tempat Ilham? Setakat ni tak. Tapi hujan kat sana. Okey, stay safe Ilham. Okey, Ilham cuba baca perenggan yang ketiga. Isnin 24 Jun 2019. Kami masih belum menemui jalan pulang ke tapak perkemahan. Badan kami mulai lemah. Kami juga berasa letih dan lapar. Namun begitu, kami tetap tidak berputus asa. Kami terus melangkah dan bertekad untuk mencari jalan pulang. Okey, terima kasih Ilham. Alright, jauh tu dari Dungun. Okey, seterusnya lelaki lagi Irsyad.
Ya Irsyad. Dari tadi meminta-minta nak baca. Assalamualaikum Irsyad. Salam, Sir. Sihat? Sihat? Dah makan ke? Belum. Belum. Bila nak makan? Sekejap lagi. Dekat. Okey Irsyad, cuba baca perenggan yang terakhir. Selasa 25 Jun 2019. Kami sudah tidak berdaya lagi untuk berjalan. Kami bersandar pada sebatang pokok besar kerana keretahan. Kehampaan jelas kelihatan pada wajah Kah Kiong. Irsyad, okey tak okey? Tutup lah muzik. Okey, sambung. Tiba-tiba. Dan Ravi. Okey. Tiba-tiba kami terdengar suara orang memanggil nama kami. Walaupun tidak berdaya, kami cuba menyahut panggilan itu. Tidak lama kemudian, kelihatan 3 orang ranger hutan berjaya menemui kami. Mereka memapah kami keluar dari hutan. Aku bersyukur kerana terselamat. Okey, terima kasih Irsyad. Okey, Irsyad macam ada gangguan tadi. Tak tahu dia kata cikgu. Cikgu pula. Dia tutuplah muzik ke radio ke apa tadi kan. Okey, terima kasih Irsyad yang baca dengan baik juga. Alright. Kita tengok sama-sama cara menjawab soalan boleh? Sebelum tu ada yang tanya, Sir, ranger hutan tu apa? Ranger ini merujuk kepada pengawal hutan tu. Biasanya kalau kita masuk hutan, ada pengawal yang mana dia lebih mengetahui selok-belok dalam hutan tu. Penjaga hutan tu. Itu maksudnya ranger ya. Okey. Sekarang kita tengok soalannya. Jumlah ahli pengakap yang menyertai perkemahan di hutan Lipur Gunung Ledang itu adalah seramai berapa orang? 37 orang. Pasti ke? Visandra kata 38. Setuju ke? 37 ke 38? Erisa kata 38. Ain kata 38. Ya, betul. Jawapannya 38. Kenapa? Sebab aku bersama-sama 37. Maksudnya 37 tu tak termasuk aku. Kalau termasuk aku 38. Jadi soalan nak kamu berikan jumlah ahli pengakap. Berapa? 38 orang. Tulis angka ke Sir? Ya, tulis angka sahaja. Okey, 38. Alright. Jangan eja pula. Tulis je angka dia. Kalau salah Sir 37, saya terbuat 37 salah. Kenapa? Sebab tidak memahami petikan dengan baik. Ya. So, orang tu namanya aku ke? Tidak. Ini kan catatan. Catatan tu maksudnya dia cerita pasal diri dia. Sebab tu dia guna perkataan aku. Kalau kamu kadang-kadang buat diary ke, aku tak pasti kenapa dia tidak membalas WhatsApp aku. Kita guna aku kan. Kalau menuturkan ataupun meluahkan perasaan berkaitan diri sendiri. Jadi aku tu kata ganti nama diri dia, ya. Okey. B, berikan maksud perkataan berputus asa yang terdapat dalam petikan. Apa maksud perkataan berputus asa? Okey. Maksud perkataan berputus asa tadi saya ada bagi tahu. Apa dia? Menyerah diri, mengaku kalah. Okey, good. Tiada harapan. Okey. Patah hati, ya Allah, menyerah kalah ya. Okey. Cara nak tulis jawapan yang ini. Maksud perkataan. Alright. Maksud perkataan. Nampak ke? Nampak. Maksud perkataan berputus asa. Okey, berputus asa yang terdapat dalam petikan. Kalau jawab soalan, kita gunakan ayat yang lengkap ya. Yang terdapat dalam petikan. Okey, adalah
Kerana 1 markah. Okey, adalah menyerah kalah. Menyerah kalah. Tapi yang sebaca tadi tu semua betul. Boleh diterima. Okey. Kalau apa? Kalau kurang tepat, saya akan cakaplah kurang tepat. Ni jawapan dia ya. Okey, faham dekat sini? Faham. Alright. Walaupun 1 markah, okey, kena gunakan ayat yang lengkap. Tak boleh tulis jawapan biasa sahaja. Dia bergantung kepada pemeriksa. Kalau pemeriksa kata, biasanya kalau cikgu dalam bahasa Melayu ni, cikgu bahasa Melayu memberikan markah dalam pemahaman pendidikan macam mana? Cikgu akan tengok ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap itu menandakan bahawa kamu faham cara menulis jawapan. Okey, dapat jawapan A dan juga B. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ini untuk jawapan A dan B? Tak ada. Okey, macam mana nak tahu kena tulis angka ke tidak? Eja ke tidak? Perkataan yang ada 2 angka, nombor 10 dan ke atas, kita tulis angka. Kalau nombor, contohnya 1, 2, 3 bilangan tu kan, kita eja. Okey? Kalau tarikh, kita tulis angka. Kalau waktu, kita tulis angka. Kita tulis nombor. Okey? Hari jadi, tarikh kan? Ya Allah, pilih nombor lah. Okey. Seterusnya kita tengok C, boleh ke tidak? Boleh. Okey. Mengapakah 3 sekawan itu tersesat di dalam hutan? Yang mana tadi jawapan dia? Ada tak kita jumpa? Perenggan yang kedua, betul tak? Okey, tak ada. Ke perenggan yang ketiga? Okey, perenggan yang kedua, kita tengok. Kami bangun awal pada hari ini. Aku, Kah Kiong dan Ravi meninggalkan tapak perkemahan untuk mencari kayu api. Lah, pergi sendiri. Okey, tiba-tiba hujan turun dengan lebat. Kami terpaksa berteduh dalam sebuah gua. Setelah hujan reda, kami pun keluar dari gua itu. Namun begitu kami gagal menemui jalan pulang kerana cuaca semakin gelap. Kronologi dia bermula dengan ni. Keluar cari kayu api, lepas tu hujan lebat. Lepas tu berteduh dalam sebuah gua. Bila hujan dah reda, okey, dia keluar daripada gua tu. Lepas tu dia sesat. Gagal menemui jalan pulang kerana cuaca semakin gelap. Okey, macam mana nak buat ayat? Let's go. Kita tengok sama-sama. Alright. 3 sekawan itu, 3 sekawan, Sepun tulis sama-sama dengan kamu. Okey. 3 sekawan itu tersesat. Itu tersesat. Okey, tersesat di dalam hutan. Di dalam hutan kerana kerana apa? Kerana gagal menemui. Betul tak? Okey, kerana gagal menemui jalan pulang. Okey, gagal menemui jalan pulang ke mana? Jalan pulang ke rumah ke? Jalan pulang ke tapak perkemahan. Okey, cantik. Jalan pulang ke tapak perkemahan. Okey, kita tahu dia tak jumpa jalan pulang. Sebab tu dia perkemahan. Perkemahan. Dia tak jumpa jalan pulang, sebab tu dia sesat. Kenapa dia tak jumpa jalan tu? Kalau ikut petikan ataupun ikut catatan tu. Disebabkan oleh keadaan cuaca yang semakin gelap. Mantap. Okey. Tambah lagi sikit. Disebabkan oleh keadaan cuaca yang semakin gelap. Okey, keadaan cuaca yang semakin gelap. Dah malam dah. Okey. Semakin gelap. Okey, settle satu jawapan. Nampak tak? Sekali lagi seulang. Okey, 3 sekawan itu tersesat di dalam hutan kerana gagal menemui jalan pulang ke tapak perkemahan. Disebabkan oleh keadaan cuaca yang semakin gelap. Okey, ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Dapat ke?
Okey, boleh. Saya nak screenshot. Boleh ke? Boleh Adwa. Nak tangkap layar boleh. Bayar RM2. Cik, tak adalah. Nak tangkap layar jawapan ke? Nak screenshot apa tu? Nak screenshot muka saya kena bagi tahu supaya saya boleh post. Okey, boleh screenshot. Semua tak nak, malu. Cik malu. Okey dah? Dah screenshot? Sudah Posa sikit. Posa. Okey. Tak tahulah nak post depan kamera macam mana. Alright. Boleh kita teruskan lagi? Boleh. Okey, soalan yang terakhir. Buat love. Hari tu ada yang ajar saya buat love pakai jari. Macam ni. Nasib baik jadi, ya Allah. Punyalah tangan, jari dah lah keras. Bukan main lagi ya. Buat dekat pipi. Amboi. Risau. Tak jadi. Nama IG saya apa? Saya tak ada IG. Tapi I ada you. Tiba. SYUKSEPLEE. Lah. Tiba promote. Kot lah nak tanya-tanya kan. Nak tengok-tengok. Nak apa nama? Tagging. TikTok saya tak ada. InsyaAllah. Jangan cari. Jangan cari. TikTok saya tak ada. Okay. Jangan cari SYUKSEPLEE. Jangan cari. Okay. InsyaAllah tak jumpa. Alright. Kita tengok soalan yang terakhir. Okay. Pada pendapat kamu, adakah aktiviti perkemahan ini memberikan kebaikan? Mengapa? Ada 2 soalan kat sini, 3 markah. Betul tak? 3 markah tu. Okey, kamu kena jawab sama ada perkemahan ni memberikan kebaikan. Jawapan kita tengok kepada kehendak soalan. Kalau aktiviti perkemahan, bagi jawapan yang positif. Faham tak? Jangan pula perkemahan memberikan keburukan. Kenapa? Kerana menjauhkan kita daripada ibu bapa. Lah, dah tu bila masa nak berikan harinya, betul? Tak bolehlah jawapan yang tak logik, tak boleh diterima dan takkan diberikan markah. Okey. Jadi kita tengok sama-sama, kalau dia tanya pada pendapat kamu ataupun pada pendapat anda, kamu tu tukar kepada apa? Tukar kepada saya. Okey. Makanya dia akan jadi pada pendapat, bukan pendapatan ya, pada pendapat saya. Okey. Macam mana nak jawab? Okey. Aktiviti perkemahan ini sememangnya memberikan kebaikan. Okey. Aktiviti, sebab kita kena bersetuju kan dengan dia punya apa nama? Soalan ni. Okey. Aktiviti perkemahan. Okey, perkemahan ini amat memberikan kebaikan boleh, sememangnya boleh, sangat pun boleh. Okey. Kita buat amat lah ya. Amat memberikan. Amat memberikan apa? Amat memberikan kebaikan. Saya tak nak buat kebaikan, boleh ke tidak? Saya nak tukar perkataan kebaikan kepada perkataan lain. Boleh diterima. Apa contoh dia? Contoh dia manfaat. Okey. Tak nak guna kebaikan, nak guna manfaat. Boleh. Selain daripada tu apa dia? Kelebihan. Okey, mantap. Kelebihan. Lagi apa dia? Faedah. Okey, faedah. Lagi? Yang sinonim? Impak positif. Betul. Impak kena buat. Impak ataupun kesan, ya, kena nyatakan apa? Kena nyatakan dia positif ke negatif. Tapi kalau benda yang baik, positif lah. Okey, positif. Settle jawapan yang pertama. Lepas tu dia tanya mengapa. Betul tak? Dia tanya mengapa kan? Macam mana nak buat? Hal ini kerana. Okey. Tapi ayat yang betul dia macam ini ya. Tengok sama-sama. Okey, cara nak buat huraian dia hal ini. Nampak? Okey, hal ini demikian. Demikian tu maksud dia merujuk kepada penyataan kita yang sebelum tu lah. Hal ini demikian kerana. Okey, kerana apa? Kerana apa jawapan dia tadi?
Melatih diri berdikari dan bertanggungjawab. Ya, betul. Kerana aktiviti ini dapat melatih. Okey. Biasanya kalau ada perkataan kelebihan, manfaat, faedah, kita gunakan perkataan dapat, ya. Dapat melatih diri apa? Dapat melatih diri untuk berdikari. Macam tu je. Berdikari. Siap. Nampak? Okey. Ada yang tanya, Sir, saya nak bagi 2 jawapan boleh tak? 2 kelebihan. Boleh. Okey. Apa kelebihan lagi satu selain daripada berdikari? Selain itu dapat mengeratkan hubungan. Betul juga. Okey. Selain itu, aktiviti ini dapat mengeratkan hubungan. Sebab dia buat kerja sama-sama kan. Dapat belajar benda baru. Betul, Awatif. Okey. Aktiviti ini dapat mengeratkan hubungan. Okey, mengeratkan hubungan dan semangat kekitaan. Okey. Dan semangat dapat mengeratkan semangat apa? Semangat kekitaan lah. Semangat kekitaan. Semangat kekitaan tu apa dia? Semangat berpasukan, semangat berkumpulan, okey. Berpasukan. Dalam pasukan tu kan biasa camping kita pergi ramai-ramai kan. Berpasukan, berkumpulan dan sebagainya. Alright. Okey. Seulang semula jawapan dia, tengok Okey, pada pendapat saya, aktiviti perkemahan ini amat memberikan kebaikan atau manfaat atau kelebihan atau faedah atau impak positif. Hal ini demikian kerana aktiviti ini dapat melatih diri untuk berdikari. Nak masuk poin yang seterusnya, kita gunakan penanda wacana. Selain itu, aktiviti ini dapat mengeratkan hubungan dan semangat kekitaan atau berpasukan atau berkumpulan. Nampak? Gunakan ayat yang penuh. Dah cukup, tak payah bagi tak payah bagi panjang-panjang. Berdikari ke? Berdikari. BER. Ya, berdikari. Okey, boleh tangkap layar? Silakan. Peace. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Please sikit. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Kalau tak ada, okey. Saya rasa sampai di sini sahaja pertemuan kita. Ya. Yang ada latihan yang lain tu kamu cuba buat sendiri, boleh? Latihan ada sediakan latihan yang ketiga. Ini sebagai kamu punya latihan pengukuhan. Okey, jam telah tepat menunjukkan pukul 12. Okey, kenapa kejap masa berlalu? Biasalah. Benda yang bagus ni memang berlalu dengan kejap. Tiba. Okey, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Kita jumpa lagi pada lain masa dan lain hari. Take care. Tata di tutup. Semoga ceria selalu. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye guys.